Adakah kekurangan beras di pasaran sekarang merupakan tanda-tanda awal kesan pemanasan bumi dan juga peralihan cuaca? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Adakah kekurangan beras di pasaran sekarang merupakan tanda-tanda awal kesan pemanasan bumi dan juga peralihan cuaca? Ini kita kena perhatikan betul-betul kerana sekiranya ini hanyalah permulaan, bagaimana pula apabila kesannya menjadi lebih berat di masa yang akan datang. Memang betul, kekurangan bekalan beras di ketika ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh pemanasan bumi ataupun peralihan cuaca. Di Ukraine ada peperangan di antara Ukraine dan Rusia telah menghalang ekspor bijirin daripada Ukraine ke serata dunia, dan kerana Ukraine merupakan sebuah negara pengeksport bijirin yang besar, maka ada kesan ke atas harga makanan. India pula telah menghalang ekspor beras daripada negara itu bagi menjamin bekalan beras untuk rakyatnya, manakala di Thailand, salah sebuah negara pengeksport beras terbesar di dunia, berlaku kekurangan beras di sana kerana ada kawasan-kawasan di Thailand yang menghadapi kekurangan air. Maka kerajaan Thailand telah menyarankan kepada petani-petani Thailand untuk menanam tanaman yang kurang menggunakan air ataupun mengurangkan kitaran tanaman mereka. Jadi inilah sebabnya bekalan beras kurang dan menyebabkan harga beras di Thailand naik hingga menjadi tahap yang tertinggi di dalam masa 15 tahun, tertinggi semenjak tahun 2008. Apakah kesannya kepada kita di Malaysia? Oleh kerana kita hanya mengeluarkan 70% beras yang diperlukan di negara ini, kita kena mengimport lebih kurang 30% lagi. Jadi, apabila berlaku kekurangan bekalan beras dunia sehinggakan harga naik ke tahap yang paling tinggi di dalam masa 15 tahun, maka harga beras yang diimport ke Malaysia naik. Maka tentunya harga beras import di pasaran juga terpaksa dinaikkan. Jadi, jika ada rakyat Malaysia yang dahulunya makan beras import, tiba-tiba harganya naik begitu mendadak, tentunya mereka mencari pilihan yang lebih murah. Pilihan yang lebih murah ternyata ialah beras tempatan. Tapi kita semua tahu negara ini tak pernah pun mengeluarkan beras yang cukup. Jadi apabila ada serbuan kepada beras tempatan, tentulah bekalannya pun berkurangan. Inilah kesannya apabila kita menjalankan pelbagai aktiviti yang menyebabkan gas-gas rumah hijau dilepaskan ke angkasa. Gas-gas ini pula menyeliputi bumi, menyebabkan haba tidak dapat keluar ke angkasa, maka makin lama bumi ini makin panas. Sekiranya kita tidak membuat apa-apa yang drastik sekarang, pada tahun 2050 dijangka suhu bumi akan meningkat 3 darjah lebih tinggi daripada suhu semasa zaman pra-perindustrian. Ini akan menjadikan kehidupan di bumi sukar kerana apabila cuaca menjadi panas, salji di kutub utara dan di kutub selatan akan cair, airnya akan masuk ke laut, paras laut akan naik dan tempat yang rendah di muka bumi ini akan ditenggelami oleh air. Bayangkan di situlah bandar kita, bayangkan di situlah ladang-ladang kita, bayangkan di situlah tempat kita bercucuk tanam untuk memberikan bekalan makanan kepada kita. Jadi sekiranya tanah-tanah rendah yang kita gunakan untuk bertani ini telah ditakungi oleh air, maka bekalan makanan akan menjadi lebih kurang. Dan ini akan menyebabkan dunia khususnya akan menghadapi masalah untuk membekalkan makanan kepada penghuninya, sedangkan tentunya bilangan penduduk dunia akan terus bertambah. Sekiranya 10-15 tahun yang lalu, apabila isu
pemanasan bumi, perubahan cuaca dibentangkan kepada kita, mungkin pada masa itu kita akan menganggap ini adalah masalah masa hadapan, bukan masalah kita, dan tentunya tidak ada apa-apa tindakan serius yang dijalankan. Tetapi sekarang kita tidak ada pilihan. Beras pun sudah terganggu bekalannya. Apa lagi yang akan berlaku kepada kita di dalam jangka masa yang singkat. Jadi inilah sebabnya mengapa pelbagai pihak telah berusaha untuk mencuba menghalang daripada kenaikan suhu bumi dengan mengurangkan pelepasan gas-gas rumah hijau. Di antara langkah yang terawal ialah dengan cuba menggantikan tenaga elektrik yang dijana melalui arang batu kepada sumber-sumber tenaga yang lebih mesra alam, yang lebih hijau seperti solar dan juga empangan air. Kerajaan kita juga telah mengumumkan bagaimana kita mahu mentransisi sumber tenaga kita kepada tenaga yang lebih mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau, dan perubahan-perubahan ini tentunya akan memberi kesan kepada kita sebagai masyarakat dan juga kita sebagai usahawan, kerana sekiranya perkara-perkara ini menyebabkan bekalan terencat, tentunya kos perniagaan kita akan naik. Kita mungkin dikehendaki untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kita kena berniaga dengan cara yang berbeza. Contohnya, bank-bank sekarang dikehendaki untuk mula melaporkan banyak manakah gas-gas rumah hijau yang mereka lepaskan berdasarkan operasi mereka, berdasarkan perjalanan perniagaan mereka, dan mereka juga kena melaporkan banyak mana gas-gas rumah hijau yang dilepaskan hasil daripada penggunaan elektrik. Perkara ketiga yang kena mereka laporkan ialah sebanyak mana gas-gas rumah hijau dilepaskan oleh pelanggan-pelanggan mereka hasil daripada urusan perniagaan pelanggan-pelanggan. Jadi, lama-kelamaan, bank akan memerhatikan perniagaan. Mereka akan cuba mengira sama ada kita ni sebuah perniagaan yang banyak melepaskan gas-gas rumah hijau ataupun kita antara perniagaan yang peka kepada isu ini dan cuba mengurangkan pelepasan gas-gas rumah hijau melalui operasi perniagaan kita. Jadi kita kena bersedia untuk satu peringkat yang mana bank akan mula mengurangkan pembiayaan kepada sektor-sektor perniagaan yang mana pelepasan gas rumah hijaunya dijangka tinggi, dan bank-bank juga akan tentunya menambahkan pembiayaan mereka kepada sektor-sektor ekonomi yang mana pelepasan gas-gas rumah hijaunya kurang. Akhirnya ini bertujuan untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang mana kadar pelepasan gas rumah hijau dengan kadar penyerapan gas rumah hijau itu sama. Ini dipanggil net zero ataupun sifar bersih. Malaysia merancang untuk sampai ke tahap ini di dalam tahun 2050. Jadi tuan-tuan sekalian, sekiranya sekarang pun kita sudah mula merasai kesan pemanasan bumi, kesan perubahan cuaca ke atas bekalan makanan kita, cuba bayangkan apa yang akan kita hadapi apabila suhu dunia menaik lagi disebabkan kita tidak mahu mengubah tingkah laku kita, kita mahu meneruskan kehidupan dengan cara hari ini. Jadi kita tentunya bukan sahaja menjemput masalah kepada diri kita dan keluarga kita, malah kita akan meninggalkan bumi yang lebih rosak, bumi yang lebih tertekan, bumi yang lebih panas kepada cucu cicit kita, dan mereka lah yang akan menanggung kesan yang lebih berat. Oleh itu, kekurangan bekalan beras yang kita hadapi hari ini mungkin merupakan isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama memikirkan adakah kita boleh meneruskan gaya hidup, cara hidup seperti hari ini, kita hanya merengek-rengek menyalahkan semua orang tanpa mengenal pasti apakah masalah yang sebenarnya, atau kita cuba berpakat untuk memikirkan bagaimana kita bukan saja mahu menambah bekalan makanan, tetapi
untuk menahan gas-gas rumah hijau dari terus dilepaskan ke angkasa supaya kita menyumbang kepada kesejahteraan bumi, supaya kita dapat juga menyumbang untuk menghalang suhu daripada naik, dan ini tentunya bukan saja dapat kita sendiri nikmati, tapi ianya juga akan dapat dinikmati oleh cucu cicit kita yang akan mengganti kita sebagai pengurus dan pentadbir muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isu berkenaan dengan pemanasan bumi, perubahan iklim ini merupakan satu isu perniagaan yang besar. Ianya bukan sahaja berkenaan dengan kita nak jadi baik, tetapi oleh kerana kita berniaga di atas muka bumi ini, kita kena cuba untuk berusaha agar bumi ini sekurang-kurangnya kekal seperti sekarang dan kita boleh meneruskan urusan kehidupan kita dan juga perniagaan kita tanpa gangguan-gangguan yang mencabar. Tetapi jika kita memilih untuk tidak berbuat apa-apa, kita mahu meneruskan kehidupan seperti hari ini, jangan salahkan sesiapa sekiranya bekalan makanan kita terencat, ada tanah kita yang dibanjiri oleh air, perniagaan menjadi sukar, kos kehidupan menjadi tinggi. Itu sebenarnya adalah hasil daripada kegagalan kita untuk bertindak. Tuan-tuan dan puan-puan, berniaga ni kita kena tengok jangka panjang juga. Jadi itulah sebabnya di channel Pak Nidin ini ada topik-topik strategik yang dibincangkan, dan dibincangkan juga topik berkenaan dengan penjagaan alam sekitar. Kedua-dua topik ini sebenarnya saling kait berkait. Ianya bukan merupakan dua perkara yang berasingan. Jadi cubalah ikuti video-video yang dikongsikan di sini, dan sekiranya anda mendapat manfaat, kongsikanlah video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain agar kita dapat memperkembangkan lagi ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes bagi menjadikan usahawan kita usahawan-usahawan yang lebih faham tentang tindakan-tindakan perniagaan mereka, dan ini diharapkan menjadikan perniagaan mereka lebih lestari dan mereka membawa kebaikan di muka bumi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.